Berdasarkan maklumat sulit, seorang bekas Menteri Keuangan yang berpangkat Tun terus dibogelkan dan ditelanjangkan bulat. Kantoi memiliki aset kekayaan haram di luar negara sebanyak lebih 200 bilion ringgit. Saya ulang, pakcik-makcik Otok Arong. Berdasarkan laporan fail keuangan sulit dunia, akhirnya kantoi lagi seorang bekas Menteri Keuangan berpangkat Tun di zaman kerajaan Tun M pada tahun 1984 sehingga tahun 1991. Kantoi habis memiliki aset dan harta kekayaan di luar negara bernilai lebih 200 bilion ringgit. Kini, Kerajaan Anwar Ibrahim terus menyiasat bekas Menteri Keuangan tersebut yang merupakan politikus VIP, penyamun, penyangak, perasuah dan koruptor nombor 1 dalam sejarah dunia. Sangat-sangat panas dan makin panas. Untuk makluman, lebih 32 juta rakyat Malaysia dan seluruh dunia, Kerajaan Anwar Ibrahim telah mengarahkan pihak SPRM, PDRM, Bank Negara Malaysia BNM dan Lembaga Hasil Dalam Negeri LHDN untuk menjejaki semua aset dan harta-harta haram yang sangat meragukan melibatkan seorang Menteri Keuangan berpangkat Tun di luar negara secara rasmi hari ini. Ini adalah berita paling buruk, paling sial untuk seorang Menteri Keuangan berpangkat Tun yang boleh saya labelkan sebagai Tun Coklat. Tak boleh tidur malam di zaman pemerintahan Kerajaan Anwar Ibrahim kerana boleh jadi miskin dan bankrupt sekelip mata apabila aset-aset kekayaan haramnya lebih 200 bilion ringgit dijejak oleh Kerajaan Anwar Ibrahim di peringkat antarabangsa. Berdasarkan rekod bukti kukuh, seorang bekas Menteri Keuangan di zaman pemerintahan Tun M, politikus VIP yang sangat kebal merompak dalam Malaysia itu, merupakan pemilik kepada institusi perbankan dan keuangan yang cukup terkenal di peringkat dunia, iaitu syarikat ICB Financial Group. Penyamun dan penyangak ini mempunyai pegangan saham 75%, memiliki 200 cawangan, melibatkan 14 buah negara di seluruh dunia. Saya ulang. Bekas Menteri Keuangan, penyamun, penyangak, perasuah, koruptor yang paling kebal dalam Malaysia, memiliki 200 cawangan syarikat ICB Financial Group di 14 buah negara di seluruh dunia. Empire kekayaan beliau yang berjaya membuka bank-bank dan institusi keuangan di peringkat antarabangsa adalah melibatkan empire 3 benua. Wow, dahsyat ya. Penyamun, penyangak, pencuri, perasuah berpangkat Tun ini mempunyai syarikat bank yang berpangkalan di negara Switzerland, negara Bangladesh, negara Indonesia, negara Tanzania, negara Malawi, negara Ghana, negara Senegal.
dan syarikat beliau disenaraikan dalam bursa saham London, United Kingdom. Persoalan timbul, dari mana harta kekayaan yang menjadi sumber harta dan aset seorang bekas Menteri Keuangan berpangkat Tun ini sehingga boleh buka 200 cawangan bank di seluruh dunia. Untuk buka satu bank ini, paling minimum modal keuangan adalah 1.3 bilion US dollar atau bersamaan hampir 6 bilion ringgit sehingga 7 bilion ringgit untuk buka satu cawangan bank di peringkat antarabangsa. Pelik bin ajaib seorang bekas Menteri Keuangan di zaman kerajaan Tun M pada tahun 1984 sehingga tahun 1991 boleh membuka 200 cawangan di 14 buah negara di 3 benua sampai benua Afrika. Boleh buka bank. So, hari ini Kerajaan Malaysia, Kerajaan Anwar Ibrahim bersama institusi SPRM, PDRM, institusi BNM dan institusi LHDN mempersoalkan dari mana seorang warga negara Malaysia boleh memiliki aset kekayaan yang sangat banyak sehingga boleh buka 200 cawangan bank di seluruh dunia. Jika dikira dan dihitung modal wang untuk buka 200 cawangan bank ICB Financial Group itu memerlukan modal lebih 200 bilion ringgit. Maka saya kira adalah sangat-sangat berani Kerajaan Anwar Ibrahim mahu menjejak dan merampas aset-aset kekayaan haram seorang bekas Menteri Keuangan kesayangan Tun M yang saya boleh panggil sebagai Tun Coklat. Memang tak boleh tidur malam lah Tun Coklat ni, sebab laporan rasmi di Putrajaya sememangnya aset-aset kekayaan haram lebih 200 bilion ringgit ini bakal dirampas, disita menjadi milik rakyat Malaysia. Sebab itu Tun Coklat sangat takut apabila Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri ke-10 Malaysia. Kerana berdasarkan maklumat sulit, Tun Coklat ini mempunyai duit ratusan bilion ringgit sehingga boleh buka bank-bank 200 cawangan di peringkat antarabangsa. Dikatakan sumber duit itu adalah hasil rompakan bertahun-tahun, berpuluh tahun di dalam Malaysia. Menteri Keuangan itu yang berpangkat Tun Coklat apabila disahkan mempunyai aset kekayaan lebih 200 bilion ringgit, ini mengalahkan orang paling kaya nombor 1 di Malaysia, Tan Sri Robert Koch, yang mempunyai aset kekayaan 48 bilion ringgit. Bekas Menteri Keuangan kesayangan Tun M ini, kekayaan dia 5 kali ganda daripada Robert Koch, pakcik makcik Oto Arum. Sebab itu SPRM, Bank Negara, PDRM dan LHDN berganding bahu, bergotong royong menjejaki aset-aset kekayaan haram Tun Coklat, orang kuat Tun M ini, yang mencecah lebih 200 bilion ringgit. Inilah manusia paling korup dalam sejarah bumi ini dicipta. Dikatakan Tun Coklat ini memang terpalit dengan 1001 skandal rasuah berskala besar sehingga ditelanjangkan dan dibogelkan oleh ICIJ. Sampai sekarang VIP politikus yang paling kebal merompak dalam Malaysia ini
tidak berani saman fitnah ICIJ yang mendedahkan aset kekayaannya lebih 200 bilion ringgit. Dikatakan ini juga adalah skandal jenayah money laundering, skandal jenayah black money, yang mana projek-projek rakyat dirompak, duit-duit rakyat dirompak, duit negara dirompak, dicuci secara haram dengan menubuhkan 200 bank di seluruh dunia. Selain itu juga, bekas Menteri Keuangan yang berpangkat Tun Coklat ini juga memiliki pegangan saham dan equity kepentingan melibatkan bank-bank lain. Saya perincikan. Bekas Menteri Keuangan di zaman Tun M ini yang merupakan Tun Coklat mempunyai pegangan saham di Arab Bank sebanyak 2%, di bank-bank Senegal mempunyai pegangan saham 24%, di Ora Bank Guinea pegangan saham 9%, di Bank BDC negara Djibouti pegangan saham 12%, di Exim Bank negara Tanzania mempunyai pegangan saham 8%, di negara Zimbabwe melibatkan CBC Bank dan NMB Bank ada pegangan saham 17%. Ini memang penyamun-penyangap paling kebal berpuluh-puluh tahun merompak dalam Malaysia. Dia cuci duit rompakan tu sampai kantoi, mempunyai pegangan-pegangan saham dan equity kepentingan yang sangat banyak di luar negara. Bukan sahaja melalui bank ICB Financial Group yang ada 200 cawangan bank melibatkan 14 buah negara. Bank-bank lain pun dia ada pegangan saham. Memang very powerful, memang sangat hebat ya. Tun Coklat ini merompak dalam Malaysia sampai boleh jadi kaya yang sangat luar biasa. Laporan fail keuangan sulit dunia mendedahkan kekayaan ini tidak diisytiharkan dalam Malaysia sehingga kekayaan itu disembunyikan di bank offshore luar negara, sama ada di British Virgin Island, di bank pesisir luar negara di benua Afrika, atau di mana sahaja tempat lubuk-lubuk simpanan duit rompakan haram. Bekas Menteri Keuangan yang merupakan namanya Tun Coklat ini, yang kini wanted oleh kerajaan Anwar Ibrahim bakal dirampas aset-aset kekayaan haramnya yang didakwa bersumberkan rompakan projek rakyat, yang bersumberkan duit rasuah, duit rompakan berskala besar. Sememangnya dia ada kabel besar untuk simpan duit-duit rompakan di bank-bank pesisir luar negara. Kekayaan lebih 200 bilion ringgit ini malah saya jangkakan trilion ringgit. Duit dan harta dia ini sudah berbunga-bunga berpuluh tahun. Sangat berjaya perompak ini merompak. Baru hari ini kantoi mempunyai aset kekayaan lebih 200 bilion ringgit sehingga mencecah trilion ringgit bakal dirampas oleh kerajaan Anwar. Sebelum ini Tun Coklat pernah terpalit dengan skandal forex bersama Tun M, yang mana pernah menyebabkan duit rakyat Malaysia hilang begitu sahaja, ratusan bilion ringgit juga. Tun Coklat ini bersama Tun M pernah kantoi main judi forex, main spekulasi mata wang dalam pasaran dunia, mencecah 270 bilion ringgit. Dan laporan rasmi Suruhanjaya Siasatan Diraja mengesahkan
Tun coklat dan Tun M sememangnya dalang utama yang membawa kepada duit rakyat, duit negara hilang lesap begitu sahaja ratusan bilion ringgit. Sampai sekarang duit ini hilang, tak tahu pergi mana. Dan ini antara dikatakan sumber duit haram Tun coklat itu, sehingga kantoi hari ini mempunyai aset kekayaan lebih 200 bilion ringgit dengan pegangan-pegangan saham melibatkan institusi keuangan dan institusi bank di seluruh dunia. Tun juga dikatakan kaya raya, iaitu Tun M ya. Portal MSN, syarikat gergasi Microsoft, pernah menyenaraikan Tun M sebagai pemimpin ke-6 terkaya di dunia dengan aset kekayaan 188 bilion ringgit. Berdasarkan intelligent information, maklumat sulit, Tun M bersama anak-anaknya mempunyai aset kekayaan trilion US dollar di luar negara. Kalau Tun coklat ni, anak murid Tun M mempunyai aset kekayaan, pegangan saham dan equity kepentingan, harta haram lebih 200 bilion ringgit, maka tidak hairanlah Tun M mempunyai aset kekayaan trilion US dollar hasil merompak. Tun M memang terpalit dengan skandal BMF, iaitu Bank Bumiputra. Hilang lesap duit rakyat Malaysia 17.8 bilion ringgit. Skandal perwajar syarikat anak Tun M, bilion ringgit pernah didedahkan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim di Parlimen. Skandal syarikat Maminco 1981, rugi juga bilion ringgit. Sepanjang 22 tahun pemerintahan Tun M, 100 bilion ringgit duit rakyat dirompak. So, tidak hairanlah dua kembar siam, Tun coklat dan Tun M ini, perompak paling berjaya dalam Malaysia, paling kebal. Di zaman kerajaan Anwar Ibrahim sudah hilang kekebalan, terutamanya Tun coklat ini. Sudah disiasat oleh SPRM, sekarang fasa untuk menjejak dia punya aset kekayaan lebih 200 bilion ringgit ya. LHDM, Bank Negara, PDRM dan SPRM bergabung dan bekerjasama dengan kerajaan Anwar Ibrahim untuk merampas aset-aset kekayaan haram Tun coklat yang didakwa bersumberkan daripada duit rompakan, duit rasuah yang dicuci secara haram, disimpan di luar negara berpuluh-puluh tahun. So good luck kepada Tun coklat, bekas Menteri Keuangan kesayangan Tun M, yang mentadbir dalam Malaysia pada tahun 1984 sehingga tahun 1991 yang lalu. Saya tahu Tun coklat sedang tengok video panas ni. Saya pernah jumpa Tun coklat ini dalam satu forum di tengah-tengah Kuala Lumpur. Saya pernah berdebat dengan beliau dan tanya soalan kritikal. Saya kira Tun coklat kenal siapa Jufazli Syahmad. Saya cukup kesian tengok Tun coklat ya. Wanted habis oleh kerajaan Malaysia sampai harta-harta kekayaan lebih 200 bilion ringgit ini mahu dirampas oleh kerajaan Anwar Ibrahim secara rasmi. Yang mana LHDN, SPRM, BNM dan PDRM telah membuat permohonan rasmi kepada institusi-institusi bank di luar negara yang mengaitkan dengan Tun coklat untuk menjejaki aset-aset harta kekayaan. Dari mana sumber kekayaan luar biasa ini Tun coklat dapat? Sampai sekarang Tun coklat tak boleh jawab. Duit tabung dari kecil, kau memang keturunan kaya raya mengalahkan raja-raja. Engkau keturunan orang miskin, jangan lupa. Selepas jadi Menteri Keuangan tahun 1984 sehingga tahun 1991, Anwar Ibrahim kata, you adalah manusia perompak paling korup dalam sejarah politik Malaysia.
Tun coklat. Perlu jawab soalan saya. Dari mana anda dapat lebih 200 bilion ringgit ni sampai aset kekayaan ni? Wah, disimpan di bank-bank pesisir luar negara. Kalau tak boleh jawab, maksudnya betul lah. Pendedahan fail keuangan sulit dunia. Ini wang haram, black money. Kau lari daripada membayar cukai. Kau tak simpan kekayaan kau dalam Malaysia. Kenapa simpan di luar negara? Ini memang duit rompakan yang kau curi berpuluh-puluh tahun. Sepanjang you jadi Menteri Keuangan Malaysia. Tak boleh jawab. Kalau tak boleh jawab, betul lah memang kau penyambung penyangak perompak nombor 1. Dulu kebal lah. Dulu kebal. Sekarang dah tak kebal kan? Tun coklat. Marah, mengamuk, sakit hati. Kami tak larang you merompak. Kami tak marah you jadi kaya raya hasil merompak. Cuma itulah sial, cukup sial. Kantoi mempunyai aset kekayaan haram. Hasil merompak lebih 200 bilion ringgit. You simpan di luar negara ya. Tun coklat. Kami tak cemburu, tak dengki. Cuma ini kami nak sampaikan kabar berita buruk kepada Tun coklat. Kerajaan Anwar Ibrahim bersama Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, bersama Bank Negara Malaysia BNM, bersama Polis Diraja Malaysia PDRM, bersama Lembaga Hasil Dalam Negeri LHDN, mahu menjejak semua aset-aset kekayaan haram ini untuk dirampas dan menjadi milik rakyat semula. Patutlah kau simpan lebih 200 bilion ringgit di luar negara. Patutlah dalam Malaysia you mengaku jadi orang miskin. Rupa-rupanya memang semua tu hasil rompakan. Sewaktu you jadi Menteri Keuangan tahun 1984 sehingga tahun 1991. Apapun dalam skandal rompakan ini yang kantoi yang melibatkan Tun coklat, orang kesayangan Tun M ini, mereka ini sebenarnya bersaing merompak. Bagi mereka ya, hanya Tun coklat dan Tun M saja yang boleh merompak dalam Malaysia, dalam dunia ni. Raja-raja tak boleh merompak, orang lain tak boleh merompak. Jadi inilah perlumbaan pemimpin-pemimpin generasi tua, politikus, berlumba-lumba merompak. Tun coklat dan Tun M ini, kalau bongkarkan rasuah orang lain, merekalah champion, merekalah nombor 1. Tapi apabila skandal rompakan, skandal rasuah mereka dibongkarkan oleh kerajaan Anwar Ibrahim, menggelupur macam cacing kepanasan. Koyak mental, mengamuk, sakit hati. Tak senang duduk, tak senang tidur. Memang marah, sangat marah ya Tun coklat dengan Tun M ni bila dibongkarkan skandal-skandal rompakan mereka ratusan bilion ringgit, trilion ringgit dalam Malaysia maupun di peringkat dunia. Bukti lebih daripada cukup. Ini lagi. Tun M dengan Tun coklat ni apabila merompak, mereka tak boleh ditangkap, mereka tak boleh didakwa dalam mahkamah. Mereka tak boleh disiasat. Berpuluh-puluh tahun lalu. Baru sekarang ni SPRM, BNM, PDRM dan LHDN jejak keuangan haram, harta haram, aset haram ni, si Tun coklat ni yang mencecah lebih 200 bilion ringgit. Baru sekarang lah, zaman kerajaan Anwar Ibrahim, checkmate and game over. Tun coklat perompak, penyambung penyangak perasuah ni takut jadi miskin sekelip mata. Aset-aset kekayaan dia lebih 200 bilion ringgit bakal dirampas oleh kerajaan Anwar. Mark my word. Skandal kekayaan luar biasa lebih 200 bilion ringgit melibatkan Tun coklat ini, orang kuat Tun M, memang semakin panas dan meletup macam bom nuklear. Sudah bersedia Tun coklat disita dan dirampas semula aset-aset kekayaan haram di luar negara. Tak nak bayar cukai. Merompak mencuri dalam Malaysia. Paling kebal ya, boleh simpan harta haram di bank-bank seluruh dunia, bank-bank pesisir luar negara, bank-bank offshore. Wow. Di usia 84 tahun ni,
teruskanlah merompak dan makanlah duit rompakan haram. Cuma saya nak bagi tahu, duit rompakan lebih 200 bilion ringgit ini tak boleh bawa masuk dalam lubang kubur ya Tun Coklat. Teruskan kenyang dan tamahak, teruskan jadi larak dan gatas merompak ya. Kami tak larang, cuma itu je lah saya nak sampaikan. Kerajaan Anwar Ibrahim sudah membuat permohonan rasmi kepada institusi-institusi bank di luar negara untuk menjejak aset-aset keuangan haram, harta haram Tun Coklat yang mencecah lebih 200 bilion ringgit untuk dirampas oleh kerajaan Malaysia. Kerana semua itu adalah duit rakyat dan duit negara ya, bukan milik Tun Coklat. Malulah sikit ya, dah kantoi merompak. Checkmate and game over Tun Coklat. Yang kantoi mempunyai aset kekayaan lebih 200 bilion ringgit dan bakal disita harta-harta haramnya di luar negara oleh kerajaan Anwar Ibrahim. Penjara neraka Jahanam, Allah kirim salam rindu ya Tun Coklat. Game is over. Terima kasih.